Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan bertemu lagi bersama cikgu dalam kelas PDPR Science KSSM 3/5. Okay, jadi jom kita tengok apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okay, hari ini kita masih lagi berada dalam tema 3, iaitu tenaga dan kelestarian hidup, bidang pembelajaran 8.0 daya dan tekanan. Dan kita masih lagi berada dalam 8.1 tekanan dan bendalih. Tapi untuk hari ini kita akan buat part 2. Okay, dan ini adalah standard kandungan terakhir. Kita ada satu saja standard kandungan. Okay, ini next class kita akan masuk bidang pembelajaran yang baru. Okey, jadi kita akan tengok standard pembelajaran yang kita akan fokuskan pada hari ini. Jadi dalam kita ada 81.3 menjelaskan berkaitan hal laju bendalih dengan tekanan, 81.4 berkomunikasi mengalami aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Okey, jadi hari ini kita akan tengok prinsip Bernoulli. Yang minggu lepas kita dah tengok prinsip Pascal. Jadi kita prinsip Bernoulli. Okey, kemudian 18.1.5 mereka bentuk alat menggunakan prinsip tekanan dalam bendalih. Okey, jadi jom kita tengok hubungkan antara hal laju bendalih dengan tekanan. Okey, yang pertama cikgu nak fokuskan apa dia dikatakan sebagai bendalih. Apa dia bendalih ni sebenarnya ya? Okey, bendalih ni dia adalah benda yang boleh mengalir. Okey, bendalih benda yang boleh mengalir. Okey, apa dia benda yang boleh mengalir? Ada dua sahaja benda yang boleh mengalir, iaitu gas dan cecair. Okey, jadi apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan atau adalah terpakai untuk gas dan juga cecair. Okey, jadi yang mana gas dan cecair ini dia akan menghasilkan tekanan. Okey, dia akan menghasilkan tekanan. Okey, jadi kita nak tengok. Okey, yang pertama kita tengok pada gambar rajah ini. Okey, kita ada satu tangki. Okey, yang mana tangki ini akan disambungkan dengan satu salur. Okey, salur ini pula dihubungkan dengan 3 tiub. Okey, bila kita lepaskan air dan salur ni akan kita tutup, apa yang berlaku? Air akan masuk ikut salur. Okey, jadi bila kita tutup pada hujung salur ni, okey, tekanan yang terhasil dekat dalam salur ini dia akan jadi sama. Okey, tekanan dia akan jadi sama. Okey, jadi tekanan dekat dalam salur ni akan menolak air ke dalam tiub. Jadi air akan naik ikut tiub. Jadi disebabkan oleh tekanan dia sama, dia punya aras air dia akan jadi sama. Okey, rajah menunjukkan bahawa tekanan bendalih di P1, P2 dan P3 adalah sama kerana bendalih tidak mengalir. Okey, jadi ingat ya, yang pertama kita nak belajar hari ini. Yang pertama, apabila bendalih tidak mengalir, okey, apabila bendalih tidak mengalir, tekanan yang dihasilkan adalah sama. Okey, ini benda pertama awak kena belajar ini Okey, apabila bendalih yang tidak mengalir, tekanan yang dihasilkan adalah sama. Okey, jadi kita tengok pula tiub venturi. Okey, apa benda pula tiub venturi? Tiub venturi ni adalah tiub yang tidak seragam di bahagian tengah, dengan bahagian tengah dia lebih sempit. Okey, jadi ini adalah tiub venturi. Kalau awak tengok dekat sini, ini adalah tiub venturi, yang mana kat bahagian tengah dia lebih sempit, dia tidak seragam. Okey, berbeza dengan yang tadi. Yang tadi dia sama saja kan. Okey, yang ini dia tak sama, yang tengah dia tidak seragam. Okey, jadi apa yang kita perhatikan dekat sini, air di bahagian tiub yang sempit ni dia rendah. Okey, kenapa dia jadi rendah? Okey, apabila bendalih mula mengalir, hal laju bendalih di P2 lebih tinggi daripada hal laju bendalih di P1 dan P3. Okey, yang dekat bahagian sempit ni hal laju dia akan meningkat. Okey, hal laju akan meningkat di bahagian yang sempit. Okey, semakin sempit bahagian tiub venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalih yang melalui bahagian sempit ini. Okey, jadi awak ingat ya, hal laju akan meningkat apabila melalui tiub yang sempit. Okey, jadi bila hal laju meningkat apabila melalui tiub sempit, tekanan dia akan berkurang. Okey, tekanan dia akan berkurang. Okey, jadi dia kata kat sini, semakin sempit tiub venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalih yang melalui bahagian yang sempit ini. Jadi bila tekanan dia sini rendah, dia akan dapat tolak air sikit saja masuk dalam tiub. Okey, sebab tu dia aras air dia rendah, sebab tekanan dekat sini rendah, dia dapat tolak sikit saja air. Hal ini dikenali sebagai kesan venturi. Okey, inilah kesan venturi ni. Semakin sempit tiub venturi, semakin rendah tekanan.
Okey, jadi kita tengok. Okey, apabila bendalih melalui kawasan sempit, halaju bendalih akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut akan berkurang. Okey, yang mana ini kita kenali dia sebagai prinsip Bernoulli. Okey, yang ini kita kenali dia sebagai prinsip Bernoulli. Okey, jadi kita ulang balik semula. Okey, yang pertama, yang awak perlu ingat ya, yang pertama, semakin sempit, okey, semakin tinggi halaju. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua perlu tahu adalah semakin tinggi halaju, semakin rendah tekanan. Okey, yang ketiga, semakin rendah tekanan, semakin rendah aras air. Okey, jadi tiga perkara ni awak perlu tahu. Okey, jadi kita okey, sekiranya ada soalan tanya, apakah yang dikatakan sebagai prinsip Bernoulli? Ini adalah prinsip Bernoulli. Nyatakan prinsip Bernoulli. Kalau dia kata nyatakan prinsip Bernoulli, ini adalah prinsip Bernoulli. Apabila bendalih melalui kawasan yang sempit, halaju bendalih akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut akan berkurang. Okey, jadi itu adalah prinsip Bernoulli. Okey, jadi kita tengok ada beberapa yang awak perlu faham ya. Okey, ini kita ulang balik gambar raja yang pertama tadi. Okey, apabila bendalih tidak bergerak, okey, bendalih tidak mengalir, apa yang berlaku? Tekanan yang terhasil adalah sama. Tekanan yang terhasil adalah sama. Okey, apa yang berlaku bila tekanan dia sama? Aras air akan jadi sama. Okey, jadi halaju tidak bendalih tidak bergerak. Jadi tekanan pada P sama dengan tekanan pada Q sama dengan tekanan pada R. Jadi bila tekanan dia sama, dia dapat tolak air dalam kadar yang sama. Jadi aras air akan jadi sama. Okey, itu gambar yang pertama. Okey, gambar yang kedua, bila kita buka salur ni, apa yang berlaku bila kita buka salur ni ya? Okey, jadi bila kita buka salur ni, halaju dia berkurang. Okey, saya pakai V ya, untuk halaju, V untuk halaju. Okey, jadi halaju yang duduk depan ni, halaju dia lebih tinggi berbanding yang duduk di belakang. Jadi halaju R lebih tinggi daripada halaju Q, lebih tinggi daripada halaju P. Okey, ingat yang tu yang pertama. Halaju R lebih tinggi daripada halaju Q, lebih tinggi daripada halaju P. Okey, Bernoulli tadi dia kata semakin tinggi halaju, semakin rendah tekanan. Semakin tinggi halaju, semakin rendah tekanan. Okey, jadi tekanan dekat P ni paling tinggi. Okey, tekanan dekat P paling tinggi. Tekanan dekat P lebih besar berbanding tekanan dekat Q. Manakala tekanan dekat Q lebih besar daripada tekanan dekat R. Tekanan dekat R. Okey, jadi tekanan di P paling tinggi. Okey, sebabkan dia punya halaju dia paling rendah, tekanan dia paling tinggi. Bila tekanan dia paling tinggi, dia dapat menolak air paling banyak. Jadi aras air paling tinggi. Okey, kemudian tekanan dekat halaju dekat R sederhana. Jadi tekanan dia pun sederhana, dapat tolak air pun sederhana. Tekanan di halaju di R paling tinggi, tekanan dia paling rendah. Jadi dia dapat tolak air sikit sahaja. Okey, jadi ingat yang tu Okey, bagaimana pula dengan tube venturi? Okey, tube venturi yang pertama kita tutup. Okey, sama juga macam tadi. Tube venturi yang tadi kita tutup, tekanan dia sama. Okey, jadi tekanan dia sama. Tekanan dekat P sama dengan tekanan dekat Q sama dengan tekanan dekat R. Jadi bila tekanan yang sama, dia akan menolak aras air dia akan jadi sama. Okey, tapi bila kita buka, kita abaikan dulu yang Q setengah ni, kita abaikan dulu, kita buat P dengan R dulu. Okey, P dengan R dulu. Okey, macam tadi saya kata air akan masuk ikut sini, arah air akan masuk ikut sini. Okey, air akan masuk ikut sini. Okey, jadi halaju di R
lebih tinggi daripada hal laju di P. Okey, hal laju di R lebih tinggi daripada hal laju di P. Jadi tekanan di P lebih besar daripada tekanan di R. Kan tadi hal laju tinggi, tekanan rendah. Okey, hal laju tinggi, tekanan rendah. Okey, jadi tekanan dekat R lebih rendah berbanding tekanan dekat P. Okey, jadi P akan tolak air lebih banyak. Okey, R dia akan tolak air. Okey, kemudian tekanan di R ni paling sikit. Kenapa tekanan di R paling sikit? Sebab tadi bila keadaan sempit, semakin sempit, ingat tak tadi? Semakin sempit, semakin tinggi hal laju. Okey, betul tak tadi kan? Kita katakan semakin sempit semakin tinggi hal laju. Okey, jadi semakin tinggi hal laju, semakin rendah tekanan. Okey, jadi bila tekanan dia rendah, dia dapat tolak air sikit sahaja masuk ke dalam tiup dia. Okey, jadi fahamkan yang itu. Okey, kalau tak faham ulang balik 4 gambar ni, ulang 4 gambar ni sampai faham. Okey, jadi kita nak tengok aplikasi prinsip bernuli dalam kehidupan harian. Okey, apa guna prinsip bernuli ni? Prinsip bernuli ni guna dekat dalam alat apa? Okey, jadi kita tengok prinsip bernuli. Kita ulang balik prinsip bernuli. Apa yang dikatakan sebagai prinsip bernuli? Prinsip bernuli menyatakan bahawa bendali yang bergerak dengan hal laju tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Okey, bernuli dia cakap macam tu. Hal laju tinggi, tekanan rendah. Ingat ya, hal laju tinggi, tekanan rendah. Okey, jadi benda ni diaplikasi dalam penerbangan kapal terbang. Okey, diaplikasikan dalam penerbangan kapal terbang. Okey, kalau awak perasan kapal terbang dia punya sayap dia, okey, dia punya sayap dia, kalau kita potong sayap dia, dia akan berbentuk ini. Okey, dia akan berbentuk seperti ini. Okey, kita potong sayap dia kan. Okey, ini bentuk dia ni, dia ada nama nama dia apa? Nama dia bentuk aerofoil. Okey, nama dia bentuk aerofoil. Okey. Yang mana daya angkat dihasilkan oleh sayap sebuah kapal terbang dihasilkan daripada bentuk aerofoil dan sudut serang. Okey, sudut serang ni dia punya sudut sayap tu lah. Okey, dia nak naik, dia nak turun. Okey, dia boleh berubah-ubah. Okey. Jadi apabila kapal terbang, kalau awak perasan kapal terbang bila dia nak terbang, dia akan jalan dekat atas landasan dulu kan. Okey, dia akan jalan dekat atas landasan. Okey, bila dia jalan dekat atas landasan, dia akan memotong aliran udara. Okey, dia akan memotong aliran udara. Okey, dia akan memotong aliran udara. Okey, jadi apa yang berlaku? Aliran udara dekat sini dia akan terus gerak. Okey, kat sini bila dia ni dia akan ke bawah. Okey, tapi yang ini dia akan potong ke atas. Okey, yang ini pun dia akan terpotong ke atas. Okey, yang ini pun dia akan terpotong ke atas. Okey, jadi disebabkan kita tengok dekat sini, dia punya laluan dia lebih jauh kan, laluan dia lebih jauh. Jadi bila laluan dia lebih jauh, dia punya hal laju lebih tinggi. Hal laju udara, okey, hal laju udara di bahagian atas sayap adalah lebih tinggi berbanding hal laju udara di bahagian bawah sayap kapal terbang. Okey, hal laju udara bawah sayap kapal terbang dia lebih rendah. Okey, tadi bernuli kata bila hal laju rendah, tekanan tinggi. Betul? Okey, jadi apa yang berlaku? Tekanan yang tinggi dekat bawah, dia akan menolak sayap tu akan naik ke atas. Dia akan menolak sayap tu, yang kemudian kita panggil dia sebagai daya angkat. Okey, kita akan panggil dia sebagai daya angkat. Okey, tekanan yang rendah itu menolak sayap kapal terbang tu untuk naik ke atas. Okey, jadi ia adalah daya angkat. Jadi kapal terbang tu boleh terbang. Okey, ingat ya, sayap kapal terbang ni dia akan membentuk perbezaan hal laju udara di bahagian atas dengan di bahagian bawah. Dekat bahagian bawah hal laju dia lebih rendah, dekat bahagian atas hal laju dia lebih tinggi. Jadi disebabkan hal laju udara di bahagian bawah sayap kapal terbang ni lebih rendah, tekanan dia lebih tinggi. Bila tekanan dia lebih tinggi, tekanan dia akan menolak sayap kapal terbang tu untuk naik ke atas. Okey, yang kedua,
prinsip berduri ni juga digunakan dalam penunuh bangsen. Okey, yang mana kita tahu penunuh bangsen untuk menyalakan api dia mesti ada, kita prinsip ada udara. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, kalau awak masih ingat dekat bahagian ni kita ada satu gegelang. Gegelang tu kita boleh pusing ya. Boleh pusing untuk buka dia punya lubang udara dia. Okey, bila kita buka lubang udara tu baru api tu jadi warna biru, baru jadi lebih panas lah. Okey, jadi apa yang berlaku? Bila kita hidupkan gas, okey, gas akan naik ikut dia punya corong ni kan. Okey, jadi bila gas naik ikut corong, dalam bahagian corong tu gas tu, halaju gas dekat dalam corong tu tinggi. Okey, dia laju lah. Halaju gas dekat dalam corong tu lebih laju. Bila halaju gas tinggi, tekanan dia rendah. Tekanan dekat atmosfera ni lebih tinggi. Jadi bila tekanan dekat atmosfera ni lebih tinggi, dia akan menolak udara masuk ke dalam lubang udara ni, dan akan digunakan semasa proses pembakaran. Okey, yang ketiga helikopter. Okey, jadi sama juga helikopter. Okey, helikopter dia menggunakan rotor ya. Kita ada rotor ataupun dia punya kipas dia. Okey, jadi bila rotor ataupun kipas dia ni berpusing, okey, halaju udara tinggi di bahagian atas dia akan menyebabkan aliran udara dekat bahagian atas rotor ni tinggi, halaju dia tinggi, jadi tekanan dia rendah. Halaju udara dekat bahagian bawah ni rendah, tekanan dia tinggi. Sama juga dia akan menghasilkan daya angkat untuk mengangkat helikopter. Okey, sama juga dengan drone. Okey, drone pun dia ada dia punya kipas dia. Bila kipas dia berpusing, aliran udara di bahagian atas lebih laju berbanding aliran udara di bahagian bawah. Jadi tekanan udara di bahagian atas akan jadi rendah, tekanan udara dekat bahagian bawah akan jadi tinggi. Tekanan udara yang tinggi ni akan membentuk daya angkat menolak drone naik ke atas. Okey, dan yang terakhir, garisan keselamatan di tepi landasan ke stesen kereta api. Okey, mungkin awak tak biasa dengan landasan kereta api ni sebab kita ada dekat kawasan kita kan. Okey, kalau awak biasa naik motor, okey, biasa awak naik motor, tiba-tiba ada lori lalu dekat sebelah awak. Okey, lori lalu dekat sebelah awak. Okey, apa yang awak rasa bila dia laju di sebelah awak? Apa yang awak rasa? Awak akan rasa tertarik dekat bahagian ke lori tu. Awak akan rasa macam awak ditarik mendekati lori tu. Okey, kenapa awak tertarik mendekati lori tu? Ini prinsip dia. Okey, ni kita pakai kereta api lah tapi dia terpakai juga untuk lori tadi. Okey, aliran udara adalah berhalaju tinggi dengan tekanan udara adalah rendah di kawasan antara kereta api yang bergerak laju dengan orang berdiri berdekatan. Okey, dekat kawasan sinilah. Okey, jadi bila kereta api ni dalam keadaan yang laju, dia akan membentuk satu kawasan yang bertekanan rendah dekat bahagian tepi kereta api ni. Okey, cikgu ulang balik semula. Apabila kereta api bergerak dengan laju, dia akan membentuk satu kawasan udara bertekanan rendah, okey, dekat bahagian tepi kereta api tersebut. Okey, jadi apabila dekat kawasan ni tekanan udara dia rendah, dekat bahagian yang biasa ni, dekat bahagian jauh daripada kereta api ni, tekanan udara dia tinggi sebab aliran udara dia rendah. Aliran udara rendah, tekanan udara tinggi. Jadi tekanan udara yang tinggi ni akan membentuk daya yang akan menolak orang ni mendekati kawasan yang bertekanan udara rendah. Okey, jadi besar kemungkinan jika orang yang berdiri melepasi garisan keselamatan, orang itu akan ditolak oleh daya ke arah kereta api yang sedang bergerak. Oleh itu elakkan berdiri melepasi garisan keselamatan. Sama juga dengan lori tadi. Okey, jadi bila awak naik motor, kemudian ada lori lalu tepi awak. Okey, apa yang berlaku? Lori yang laju tadi dia akan membentuk halaju udara yang tinggi. Halaju udara yang tinggi tadi membentuk tekanan udara yang rendah. Okey, dekat sebelah awak ni tekanan udara dia tinggi sebab laju dia rendah. Okey, jadi tekanan udara yang tinggi ni akan menolak badan awak mendekati lori. Okey, jadi untuk keselamatan awak kena bawa motor jauh daripada kawasan lori. Okey, jadi tamat untuk kelas kita pada hari ini. Okey, jadi macam biasa jawab praktis formatif yang cikgu akan bagi sekejap lagi, kemudian hantar pada cikgu untuk cikgu semak. Jadi kita jumpa lagi pada
hari Jumaat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.